Dalam sosial media sekarang ni tengah rancak penyokong-penyokong dan juga ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional tu kan mainkan naratif daulat tuanku, kekal tenang dan sebagainya, seolah-olah macam ada something big akan berlaku tu. Tak ada apa lah. Han dengar mengarutnya diorang ni tak guna. Yang masing-masing dengar diorang ni kan? Diorang ni sampah masyarakat, senang cerita. Kita tak payah layan. Kalau kita layan, kita rasa nervous, kita rasa kelang kabut, buat apa? Sia-sia je. Percaya cakap saya, tuanku yang di-Pertuan Agong hari ni tidak akan buat sesuatu tanpa merujuk pada majlis raja-raja. Dan majlis raja-raja belum gila. Dan mereka belum lupa apa yang dilakukan oleh Mahathir, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terdesak nak mengekalkan kuasa, sanggup daruratkan negara sehingga rakyat merana. Saya yakin majlis raja-raja, kita punya sultan-sultan dan agung-agung dan pemerintah kita sentiasa dekat jiwanya dengan rakyat. So mereka boleh memahami denyut nadi rakyat. Okey? Begitu. Satu lagi soalan berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong. Ada isu dan ada juga ura-ura mengatakan yang mereka cuba merasuah dan sebagainya. Apa komen tu? Macam saya cakap lah, ingat Agong kita ni lekeh sangat ke? Kalau MP bolehlah dia rasuah kan, bagi 50 juta ke. Agong kau nak bagi berapa? 1 bilion. Kau ingat Agong ni lekeh sangat ke? Kan? So bagi saya lah, biarlah dia orang buat macam mana pun, saya yakin Kebawah Tuanku tidak akan melayan. Sama ada sogokan ke, tawaran ke, apa juga yang berbentuk materialistik ni, saya tak fikir raja-raja Melayu akan melayannya lah. Sebab dia sedikit sebanyak merosakkan nama institusi diraja tu. Kalau dia merosakkan nama institusi diraja, maka orang-orang yang berkata ni harus dihadapkan ke muka pengadilan. 3 lah. Jangan bagi dia orang ni bebas. Macam contoh macam Raja Petra. Hari ni dia mendabik dada, dia mencabar pula Ketua Polis Negara. Dia kata mana boleh dia diekstradisi. Malaysia tidak ada treaty dengan UK. Kan? Saya serahkan kepada kebijaksanaan Ketua Polis Negara. Carilah kan? Kesalahan yang dilakukan oleh Raja Petra ni bukan hanya soal kesalahan di bawah Akta Hasutan. Beliau ni sabotaj ekonomi kita. Beliau ni melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Sabotaj negara. Dan sudah pasti ada undang-undang yang juga berkuat kuasa di England yang boleh diguna pakai oleh kita ni untuk membawa pulang Raja Petra ni. Hari ni dia mendabik dada sebab dia tahu bahawa dia ada immunity, ada kekebalan. Kerja kita rungkaikan. Jangan sampai dia ni kebal sangat. Kebal sangat, dia besar kepala. Okey? Ada yang naik ke? Belum. Okey tu. Minggu lepas kita digemparkan dengan Ini Ben Fahmi. okey. Assalamualaikum Ben. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya Ben. Okay Datuk, saya ni nak bertanya sikit lah. Okey. Datuk, lately ni macam saya tengok daripada belakang lah, adalah segelintir macam kawan, rakan-rakan kan. Macam ada yang tak puas hati pun saya nampak ada. Ada yang tak faham pun ada kan. But most of them ni dalam business jugalah. Dan some of them tu bekerja dalam rank yang agak tinggi. Jadi bila kita terang tu, takut benda ni akan jadi macam perbalahan tu. Okay. Jadi kadang-kadang tu macam mana nak fikir, kita nak terangkan pada dia orang yang kita ni faham. Sebab saya sendiri pun dalam bisnes juga.
Jadi saya pun cuba nak adapt apa yang terjadi dalam kerajaan sekarang ni. Jadi kita ni nak ajak rakan-rakan ni faham. Jadi masing-masing cuba buka minda ni supaya orang kata faham apa yang kerajaan buat. Jadi lagi satu Datuk, macam yang muda-muda ni Datuk, bila dalam FB sendiri kan, bila kita komen tu Datuk, jadi macam bangang pun ada lah juga Datuk, senang cerita kan. Jadi apa yang sepatutnya kita buat? Saya menyokong kerajaan PMX ni dan saya faham macam contoh kita dalam bisnes pun kalau dapat orang kata syarikat sakit, nak recover dia pun memakan masa. Kita tak kata hari ni dia ambil, besok dia dah boleh recover benda tu Datuk. Kan? Jadi apa lagi yang kita boleh buat Datuk supaya kita tak nak ada sabotaj, tak nak ada orang kata macam tak puas hati kan, rasa susah kan. Jadi semangat tu nak sokong kerajaan tu nampak setengah-setengah tu, segelintir tu jadi masalah Datuk. Dia So macam ni kita lah. kat sini apa yang Bagi saya, punca rakyat ni otak dia rosak ni kerana kita ni too much of politicking. betul Datuk. Terlalu banyak politicking. Jadi bagi saya lah, cadangan Datuk Zahid, supaya bila pilih kerajaan itu untuk 5 tahun. Benda ni sedikit sebanyak, dia akan banyak membantu, memberikan ruang masa yang mencukupi bagi sesebuah kerajaan untuk mentadbir negara dengan baik. Untuk fokus jaga rakyat. Untuk fokus ringankan kos sara hidup rakyat. Untuk fokus kukuhkan ekonomi negara. Untuk fokus wujudkan peluang pekerjaan. Untuk fokus banyak benda yang manfaatnya akhirnya dipulangkan kepada rakyat. Betul Datuk. Kita buat pemilihan, kita buat dalam perlembagaan kita buat pilihan raya. Sekali pilihan raya tu untuk satu penggal tu untuk 5 tahun. Tapi akibat daripada bila wujudnya kerajaan tebuk atap, kerja-kerja kerengga seperti mana yang Haji Adi cakap ni, dia dah jadi bukan pilih kerajaan satu penggal. Dia boleh jadi 18 bulan macam zaman Muhyiddin. Dia boleh jadi 15 bulan macam zaman Maeh. So kita tak nak benda ni berlaku. Sebab akhirnya yang musnah ekonomi negara, yang musnah rakyat, yang kena tanggung hutang daripada Dato' Najib tinggalkan 686.8 bilion, sekarang dah jadi lebih daripada 1.5 trilion. Yang buat angkaranya ahli politik, tetapi yang kena tanggungnya generasi akan datang ni. Kan? So bagi saya cukuplah kan. Penat melayan kerana orang politik yang sentiasa mencari ruang untuk tebuk atap tukar kerajaan ni. Jadi dah tiba masanya kita betul-betul praktikkan satu kerajaan tu untuk satu penggal. Maknanya orang pergi mengundi tu untuk pilih kerajaan yang akan menjaga negara untuk tempoh 5 tahun, bukan untuk tempoh setahun, 2 tahun lepas tu tukar. Setahun, 2 tahun lepas tu tukar. Kan? Bila tidak ada kestabilan, maka pelabur akan lari. Dan yang akan menderita ialah rakyat. Itulah, saya ada cadangan Datuk. Kalau boleh, saya nampak lepas tahun ni ada kelemahan lagi Datuk. Maksudnya daripada segi penerangan, pendedahan pada orang bawah ni Datuk. Kan? Sebab saya tengok orang bawah ni ramai yang tak faham Datuk. Kan? Apa yang kerajaan tengah buat. Jadi bila groundwork ni tak ada, kurang Datuk, kurang pendedahan ni untuk kita fahamkan. Sebab kita kata dalam bandar pun ada orang tak belajar tinggi, ada yang orang belajar tinggi kan. Dekat kampung lagilah akses untuk dia orang faham tu lagilah susah kan. Kecuali
setiap kawasan tu kita ada orang yang betul-betul sentiasa ada pendedahan tu, Datuk. Jadi apa yang kerajaan buat, okey, semua orang faham benda ni. Jadi tidak timbul macam perspektif negatif. Jadi benda ni akan menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi negara Malaysia, Datuk. Jadi kami ni kita yang ialah Bumi Putra, yang berniaga ni, Datuk, agak risau benda kat situ. Jadi kami minta lah pihak kerajaan pun kalau boleh pendedahan ni supaya setiap rakyat ni faham, Datuk, dan boleh tenang, tunggu lagi. Okey, tak puas hati, tunggu lagi PRU ke 16 lepas ni. Kenapa nak jadikan goncang benda-benda kerajaan ni sekarang? InsyaAllah lah kerja-kerja penerangan ke bawah ni, kalau macam saya ni, saya akan buat melalui live sebab kita arahan Presiden. Saya sebagai pengarah komunikasi ni, saya fokus kepada live, maknanya hari-hari kita bagi penerangan, jawab isu semasa dan sebagainya, kemudian kita potong jadi video pendek dan sebagainya. Datuk Seri Azalina selaku Ketua Penerangan, dia pun ada peranan dia juga. Dia jaga penerangan ke Akaumbi. Dan kita juga ada Datuk Seri Syabrici, dia merangka strategi komunikasi. Dia akan daripada masa ke semasa membentangkan strategi dia macam mana kita nak berhadapan dengan naratif-naratif yang dibawa oleh pembangkang dan sebagainya. So, kita ada tugas masing-masing. InsyaAllah kita akan cuba pertingkatkan lagi dengan kekangan-kekangan yang kita ada ni. Nak tahu lah, kena tahu juga untuk Datuk Seri Azalina turun ke Akaumbi, tak boleh turun tangan kosong, kan? Kita nak arahkan orang buat program pun, korang-korang belanja dia pun boleh tahan besar ke, kan? Korang-korang ada juga 5-10 ribu untuk dibelanjakan makanan dan sebagainya. So, yang paling murah belanja, tapi dia punya impact besar lebih kepada menggunakan media sosial. Jadi, macam sekarang ni, kita banyak fokus menggunakan media sosial. Kerana kalau kita pergi turun ke Akaumbi, mungkin audiens kita setakat 200 orang, 300 orang, kadang-kadang boleh cecah 1000, kan? Tetapi kalau kita pergi media sosial ni, satu live dia boleh pergi ratus ribu, kan? InsyaAllah Ben, kita akan usahakan dan perkemaskan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih, Datuk.